Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Semua universiti digesa tidak lupa kepentingan pendidikan dalam mempromosikan harmoni, uniti dan kemajuan negara. Titah yang di-Pertuan Agong ini kerana institusi pengajian tinggi itu memainkan peranan penting dalam membentuk masa hadapan Malaysia dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan negara terus cemerlang. Al-Sultan Abdullah bertitah pada majlis ulang tahun ke-60 Jabatan Pengajian Cina Universiti Melaya. UPSR tidak akan dikembalikan semula walaupun terdapat permintaan daripada ibu bapa. Menteri KPM memaklumkan tumpuan diberi kepada pentaksiran holistik termasuk memperkukuh karakter murid. Ketika ini fokus kementerian ialah tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027. 6 kematian akibat komplikasi demam denggi dilapor bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober. Tiada kematian akibat komplikasi sama pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan jumlah kes demam denggi turun 0.4% kepada 2,262 kes. Bagaimanapun, kumulatif kes demam denggi melonjak 100.5% kepada kira-kira 96,000 kes. KKD bercadang melaksanakan simulasi phishing scam sebagai langkah proaktif meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan siber. Ini susulan kes jenayah scam dan penipuan dalam talian masih tinggi. Golongan usia antara 17 hingga 40 tahun paling ramai menjadi mangsa. Sementara itu, unit peranti satelit Starlink Fasa 2 akan dipasang di Sabah seawal Januari tahun depan. Pemasangannya melibatkan 9 lokasi di negeri itu. Ketika ini, 2 unit satelit Starlink Fasa pertama sedang dipasang di Persiangan dan Ranau. Tiga individu cedera apabila siling depan anjung pusat beli belah Megah Rice Mall di Petaling Jaya runtuh petang semalam. Insiden dipercayai disebabkan angin kencang dan hujan lebat. Pengurusannya menyatakan punca kejadian sedang disiasat dan mengambil tindakan segera untuk mengurus dan menangani keadaan itu. Di Melaka, 7 blok bangunan kelas dan pentadbiran SMK Munshi Abdullah rosak akibat ribut. Bagaimanapun, kejadian petang semalam itu tidak melibatkan kemalangan jiwa. Insiden menyebabkan satu blok termasuk 8 kelas yang telah disiapkan untuk peperiksaan percubaan SPM esok alami kerosakan lebih 80%. Bomba telah memastikan tiada sebarang risiko berbahaya di kawasan berkenaan sebelum operasi ditamatkan. Kadar indeks jenayah seluruh negara turun 1.1% apabila kira-kira 25,000 kes direkodkan 6 bulan pertama tahun ini. Jelas Bukit Aman ini sekaligus menunjukkan PDRM berjaya mengekalkan keadaan keselamatan negara pada tahap yang baik. Lebih 16,000 kes telah diselesaikan. PDRM terus berusaha lebih gigih bagi memastikan jenayah terus dibendung dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman. Lambakan warga asing dinilai Negeri Sembilan didapati merupakan pekerja dari negara jiran. Menurut Menteri Besar, majikan menempatkan mereka di daerah itu dengan alasan kadar sewaan kediaman lebih murah. Sementara itu, menerusi operasi bersepadu Op Sabung, Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri merekodkan lebih 900 warga asing diperiksa, dinilai dan seremban. 70 tangkapan dilakukan atas pelbagai kesalahan. Susulan hantaran ugutan terhadap Perdana Menteri dan Timbalan Ketua Polis Negara di media sosial. 2 individu ditahan bagi membantu siasatan. Individu pertama disyaki pemilik Facebook Nekat Hikers Ventures berusia lingkungan 51 tahun ditahan di Selangor. Manakala individu kedua berusia 27 tahun dipercayai pemilik akaun Facebook Jegat Zru di Berkas di Pulau Pinang. 50 tan barangan utama bantuan kemanusiaan bernilai 7 juta ringgit siap sedia untuk dihantar ke Gaza melalui Mesir. Kementerian Luar memaklumkan barangan itu dikumpul melalui kempen Ops Ihsan melibatkan lebih 40 NGO. Penghantaran pertama dijadual dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish melalui penerbangan kargo sewaan khas pada 3 November atas pembiayaan Kerajaan Malaysia. Penghantaran seterusnya melalui laut dan akan digerak sebaik mendapat butiran terkini dari lapangan.
Menteri di JPM menasihati orang ramai agar lebih peka dan sensitif terhadap isu di Palestin. Ini susulan video tular memaparkan tarian kurang sopan melibatkan sekumpulan anak muda bebas bergaul lelaki dan wanita di satu festival di Johor. Penganjur seharusnya menjauhi hiburan melampau dalam menganjurkan apa jua acara ketika ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan mencadangkan penerapan elemen ilmiah dan intelektual di sekolah dalam usaha memberi pemahaman sebenar isu di Palestin. Ini bagi elak tafsiran dan gambaran tidak tepat diterima pelajar. Inisiatif menganjurkan program Minggu Solidariti Palestin di sekolah merupakan usaha yang baik. Namun ia perlu diteliti khususnya di kalangan pelajar yang masih kabur mengenai isu terbabit. Dalam perkembangan sama, siasatan menyeluruh diarah dilakukan berhubung penampilan senjata mainan dalam program Solidariti bersama Palestin di sebuah sekolah. Tindakan selanjutnya akan dibuat setelah KPM terima laporan. Program sedemikian digalakkan kerana ia penting untuk pemahaman nilai positif dalam kalangan pelajar. Namun KPM tidak berkompromi dengan unsur radikalisme, ekstremis atau keganasan. Sementara itu, bagi membantu mahasiswa Palestin yang menuntut di UNIMAP, Naib Chancelornya bakal mengadakan pertemuan dengan Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali. 25 beasiswa khas ditawarkan untuk mahasiswa Palestin meliputi penginapan, yuran pengajian dan wang perbelanjaan harian. Sokongan emosi dan moral turut dititik beratkan. Di Pahang, solidariti terhadap nasib warga Palestin terus diperjuangkan. Lebih 2,000 warga Felda wilayah Jengka mendesak PBB dan OIC bertindak segera bagi mengelak lebih ramai angka korban. Mereka menyelar kekejaman Israel yang di luar batas pemikiran manusia normal. Bagi memastikan tiada pihak ambil kesempatan atas sumbangan tabung Palestin, Melaka akan terus memantau sumbangan terutama di IPT, sekolah serta masjid. Serentak itu, Majlis Agama Islam Melaka dilantik bagi menyelaras bantuan berkenaan. Orang ramai juga disaran menggunakan saluran betul. Sungai Kempas, Sungai Buloh, Sungai Tampoi dan Sungai Pandan. Antara 14 batang sungai di Johor paling tercemar kualiti airnya. Susulan itu, Menteri Besar mengarahkan JAS, GPS, PBT serta agensi berkaitan segera mewujudkan pasukan petugas dan rangka kerja bagi menangani isu terbabit. Perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 106 orang. Kesemua mereka ditempatkan di 2 PPS di daerah Hilir Perak dan Kerian. Dalam pada itu, banjir yang berlaku ketika ini bukan berpunca daripada Sungai Perak. Sebaliknya, Menteri Besar mendedahkan ia berkait sistem peparitan. JPS diarah teliti kaedah penyelesaiannya segera. 17 daripada 24 projek sakit bawah pemantauan KPKT telah berjaya dipulihkan. Menteri berkata pihaknya juga komited memastikan tiada lagi projek terbengkalai. Setakat Ogos lalu, 256 projek bernilai 23.37 bilion ringgit berjaya diselamatkan yang melibatkan 28,863 pembeli. Pelan akan dirangka bagi mengembangkan industri pelancongan inap desa Rumah Panjang di Sarawak. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan dengan potensinya dalam menjana ekonomi penduduk adalah penting bagi komuniti luar bandar meneroka bidang tersebut. Setakat Ogos lalu, industri inap desa Rumah Panjang di Sarawak telah menyumbang 1.87 juta ringgit kepada negara. Galakan agar saintis muda memulakan penyelidikan dalam sektor industri terus diperkasa musti. Jelas menterinya Akademi Sains Malaysia Young Scientist Network antara yang memainkan peranan penting itu. Golongan tersebut terus digalak menerajui inovasi berteraskan sains, teknologi dan inovasi di negara ini. Ini pula inisiatif JPN turun padang ke kawasan pedalaman masyarakat orang asli di Gua Musang. 1,116 permohonan dokumen seperti kad pengenalan dan daftar lewat kelahiran daripada masyarakat tersebut diterima. Jelas timbalan ketua pengarahnya, perjalanan 10 jam ke lokasi yang dibatasi pelbagai rintangan bukan penghalang JPN beri perkhidmatan terbaik kepada rakyat.
Profesor Dr. Justin Sentian diiktiraf rakyat Malaysia pertama menjalani ekspedisi di Antartika semasa musim sejuk dan paling lama berada di Antartika, iaitu 7 bulan. Saintis negara dari Fakulti Sains dan Sumber Asli UMS itu berjaya menjalani penyelidikan musim sejuk berkaitan perubahan iklim di semenanjung Antartika dalam keadaan cuaca melampau. Rukun negara bukan sekadar dilafazkan tetapi indoktrin penting negara untuk mengekalkan semangat patriotisme dalam membentuk perpaduan kaum. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional berkata, selain program patriotisme anjuran kerajaan, ibu bapa disaran memainkan peranan untuk mengajar prinsip rukun negara kepada anak-anak. Persidangan Perniagaan Halal Dunia 2023 di London telah berjaya dimuktamadkan menandakan kemajuan ketara dalam industri halal dan pengukuhan hubungan antarabangsa. Halal Development Corporation Berhad berkata, persidangan itu dilihat sebagai kejayaan cemerlang telah dibuktikan menerusi komitmen perkongsian penting kerjasama yang membuahkan hasil dan inisiatif. Antara pencapaian utamanya ialah kerjasama HDC dengan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia untuk menggalakkan kemampanan. Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap majikan termasuk PBT yang tidak patuh Perintah Gaji Minimum 2022. Tegas Timbalan Menteri Sumber Manusia, kementeriannya telah beri peluang namun masih terdapat majikan yang ingkar. Setakat 15 Oktober lepas, Jabatan Tenaga Kerja Sabah telah memeriksa kira-kira 7,000 tempat kerja di seluruh negeri dengan 286 majikan dikesan lakukan kesalahan. Tekun Nasional bertanggungjawab memastikan pembiayaan yang disalur kepada usahawan dapat dilaksana dengan cekap dan berkesan. Menurut Menteri Kuskop, syarikat juga perlu memastikan usahawan yang dipilih bagi tujuan pembiayaan haruslah berpotensi meneruskan perniagaan dan mempunyai rekod kredit yang baik. Selain menyelidik punca ketidakpatuhan dalam beberapa proses, termasuk permohonan kelulusan dan tunggakan pembiayaan. Hampir separuh rakyat Malaysia sukar sediakan RM1,000 untuk tujuan kecemasan. Jelas Gubernur BNM, sebilangan besar rakyat Malaysia masih bersikap jangka pendek dalam pengurusan keuangan. Ramai juga bersikap kurang endah dalam menguruskan risiko keuangan, termasuk menghadapi situasi tidak dijangka. Manakala 1 daripada 3 rakyat tidak berminat untuk ambil tahu mengenai insurans dan takaful. Proton dengan kerjasama syarikat solusi tenaga bersih Gentaris yang Berhad memperkenal pengecas pantas DC 100 kW di Ibu Pejabat Centre of Excellence. Pengecas berkenaan ditempatkan di kawasan letak kereta pelanggan yang menawarkan akses kepada semua pengguna kenderaan elektrik EV. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, ini sebagai langkah proaktif syarikat memasuki segmen kenderaan EV yang semakin berkembang pesat. Malaysia menyambut baik dan menyokong penerimaan resolusi PBB yang menyeru kepada gencatan senjata segera dan berkekalan antara tentera Israel dan Hamas di Gaza. Perhimpunan Agung PBB UNGA pada Jumaat menerima resolusi bertajuk Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations dengan 120 undi menyokong, 14 membantah manakala 45 berkecuali. Menurut Wisma Putra, perkembangan itu menunjukkan sokongan masyarakat antarabangsa dalam menangani krisis kemanusiaan. Lebih 7,300 penduduk Gaza terbunuh sejak konflik Israel-Palestin tercetus. 3,000 daripadanya kanak-kanak. Israel dilapor terus membedil semenanjung Gaza dengan serangan udara dan artileri. Mereka sebelum ini menggempur 150 sasaran bawah tanah yang didakwa diduduki pejuang Hamas. Serangan itu mengorbankan sejumlah besar orang awam. Dalam pada itu, rangkaian bantuan kemanusiaan yang menyediakan perkhidmatan kritikal kepada penduduk di Gaza berisiko lumpuh. Sebelum konflik terbaru itu, kira-kira 500 truk membawa bantuan kemanusiaan memasuki Gaza setiap hari, tetapi kini purata hanya 12 truk. Agensi Kerja dan Bantuan PBB bagi Pelarian Palestin pula mengesahkan bahawa 53 anggotanya terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober.
Turki akan merujuk Israel kepada dunia sebagai penjenayah perang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan dunia barat menggerakkan ahli politiknya dan media untuk menghalalkan pembunuhan beramai-ramai orang yang tidak bersalah di Gaza. Israel adalah penjajah. Tambahnya mereka yang mengalirkan air mata untuk orang awam yang terbunuh dalam perang Ukraine-Rusia secara senyap menyaksikan kematian beribu-ribu kanak-kanak yang tidak berdosa di Gaza. Seorang pegawai polis maut di Bangladesh pada Sabtu dan 100 orang lagi cedera semasa protes Parti Pembangkang menuntut peletakan jawatan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Penunjuk perasaan menggesa pilihan raya bebas dan adil di bawah kerajaan sementara.